Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. Gempak sahabat-sahabat semua. Ini dia perkara yang saya percaya kita semua sudah dengar, tapi hari ini kita sekali lagi mendengar ya pencerahan mengejutkan daripada Lokman Adam berkaitan dengan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menjemput PAS ya untuk menyertai ataupun ya menyokong Kerajaan Perpaduan Malaysia Madani hari ini. Jadi menarik untuk kita ikuti apakah yang dikatakan oleh Lokman Adam ini. Tapi sebelum saya teruskan, jangan lupa juga untuk terus support Alright Nopo Channel dengan cara tekan butang subscribe, like, dan share. Mari kita ikuti berita gempa ataupun pencerahan mengejutkan daripada Lokman Adam, sahabat-sahabat semua. Okey. Okey tu. Kenyataan daripada Perdana Menteri sini tu PMX ni dia mengalukan dan dia tidak menolak PAS jika mereka mahu bersama dengan kerajaan. Yalah, bagi saya simple saja. Zaman Datuk Seri Ismail Sabri pun dia mengalukan untuk Datuk Seri Anwar, PKR, DAP, Amanah untuk menandatangani CSA bekerjasama dengan kerajaan dia. Maknanya semua usul yang dibawa oleh kerajaan mereka kena sokong. So tak salah kalau Datuk Seri Anwar nak memastikan kestabilan. Sekarang ni fokus kita nak jaga rakyat je. Dan rakyat yang hari ni dibebani dengan kos sara hidup yang semakin hari semakin tinggi. Rakyat dibebani dengan gaji yang tidak setimpal dengan yang sepatutnya. Barang naik tapi gaji tak naik-naik. So fokus patut diberikan dalam usaha untuk memajukan ekonomi negara supaya negara ada lebihan pendapatan, dapat dipulangkan dengan menaikkan gaji kaki tangan awam, dapat dipulangkan dengan meningkatkan prasarana-prasarana, bantuan-bantuan yang boleh diberikan kepada Malaysian public. Sepatutnya itu dapat difokuskan. Tapi kalau kerja kita nak menjawab pembangkang sepanjang masa, kita tak boleh buat kerja. Jadi atas dasar tu Datuk Seri Anwar merasakan bahawa if you want to be with us, you nak bersama dengan kita, silakan, tak ada masalah. Tapi kena ikhlas lah. Jangan tanda tangan CSA tapi buat lain. Jangan mulut kata dia bersama dengan kita tapi dia tikam kita. Ada juga yang duduk sama-sama dalam kerajaan perpaduan ni tapi kerja dia menikam kita je setiap hari. Pun tak boleh macam tu. Kalau nak betul-betul bersama kita, betul-betul bersama dengan kita. UMNO tu, macam mana penerimaan UMNO jika PMX menerima PAS? Saya yakin PMX ni bila dia nak buat keputusan, dia akan berbincang dengan semua pengurusi-pengurusi parti komponen di dalam kerajaan perpaduan. Kita ada 18 parti politik, kita ada 5 parti komponen. Setidak-tidaknya sudah pastilah PMX sudah menanyakan pandangan daripada Datuk Seri Zahid, pengurusi BN, Abang Jo, pengurusi GPS, Datuk Seri Haji Ji, dan yang lain-lain. Saya tak fikir dia akan buat keputusan secara bersendirian, sebab sudah pastilah akan ada implikasi kalau dia mengambil keputusan yang bertentangan dengan kehendak rakan-rakan komponen parti lain. Dia ada risiko dia. Okey, ada lagi? Okey, MP Pendang diarahkan keluar daripada sidang Dewan Rakyat ni berkenaan dengan statement anak papa tu. Yalah, pulang pada dia. Ada anak papa ke, anak abah ke, abah kau lembu ke, apa ke, pulang pada mereka. Mereka nak buat macam mana. Okey, ada soalan-soalan di TikTok ke? Silakan. Lama tak nampak geng-geng walaun ni masuk dalam kita punya ni. Semua pantau daripada jauh saja ke? Ada? Yang di rumah ada yang nak masuk live? Khabib man. Khabib. Assalamualaikum. Assalamualaikum Dato'. Waalaikumsalam. Ya, Cik Khabib. Saya ada satu soalan Dato'. Okey. Berhubung tentang tadi statement Dato' tentang isu berkenaan inflasi perbandingan tahun lepas dengan tahun sekarang di bawah
YB Sabu ni tak tahu Okey. faham tu tentang inflasi daging tu. Tak faham. Maksud tu apa? Macam mana? Yang inflasi harga daging. Okey, dia macam ni. Kita tak nak tahu kenaikan harga barang ni, dia akan disukat dengan kadar inflasi. Kalau ikut Julai 2022, kenaikan barang-barang daging ni, dia punya harga barang naik 12%. Dia punya kadar inflasi dia 12%. Tetapi sekarang ni, kadar inflasi dia cuma tinggal 5.8%. Tu separuh. Lebih kurang gitulah. 5.8%, bawah daripada separuh. Kalau macam barang-barang seafood, barang-barang seafood dulu 4.2% setahun yang lalu. Sekarang ni kadar dia cuma naik 1.5%. Kalau barang-barang produk tenusu, telur, keju semua sekali, dulu 9.1%, sekarang 4%. Itulah realiti. Dia ada pula, dia semua barang dia campur. So kalau semua barang dia campur, kadar inflasi barang kat negara ni, kalau ikut bulan lepas punya, cuma 2% je. Kadar inflasi. Okey. Okey? Okey. Alright. Baik, Datuk. Terima kasih, Okay. Datuk. Sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada soalan lain? Soalan tu ni daripada kita punya audiens juga kan. Okey. Dia kata kan tu kan, betul ke tu konsesi beras ni hanya untuk kaum tertentu saja? Konsesi beras? Pemilikan konsesi beras ni untuk Tak ada, kaum-kaum. tak ada. So, Memang sekarang ini bernas yang boleh import daripada luar lah. Memang boleh dikatakan monopoli oleh pihak bernas. Tapi kena faham, kalau kita buka benda ni pada orang luar pun, sebab dia ada banyak CSR yang perlu dilakukan oleh pemegang konsesi. Yang kalau kita buka pada syarikat lain, dia tak boleh buat. Dia tak boleh, dia tak mampu nak buat. Itu sebabnya lah bernas yang mendapat konsesi untuk mengimport barang-barang beras ni. Itu sebab bila PMX suruh bagi 10 juta, dia bagi 10 juta, dia bagi 10 juta. PMX suruh bagi 50 juta, dia bagi 50 juta. PMX suruh bagi 30% balik semula kepada pesawah petani. Dia tak pernah nak membantah. So kalau nak suruh orang lain buat, memang mungkin tak boleh buat lah. Okey? Ada yang nak naik ke? Ada lagi yang nak bertanya soalan? Tok, ni ada soalan daripada netizen ni tu Dia kata bajet ni, belanjawan esok ni 2024 ni, sekarang ni hutang negara 1.5 trilion. Adakah dengan pengumuman esok ni hutang negara akan bertambah atau macam mana? Kalau ikut tahun lepas saja, tahun lepas hutang baru yang kita buat 100 bilion. 100 bilion. Kalau misalnya tidak ditarik subsidi untuk bahan api ni, maka hampir pasti bajet ini bajet yang defisit jugalah. Bajet defisit, dan kadar hutang kita juga akan meningkat. Tak ada pilihan. Jadi kena betulkan pengagihan subsidi ni, dan keputusan tu kena drastik lah. Kalau keputusan tu tak drastik, kalau setakat alih separuh ke ataupun alih 1/4 ke, nak buat secara gradual supaya tak memberikan kesan sangat pada golongan the top 20 ni, dia tetap akan jadi defisit bajet. Betul. Soalan tambahan daripada situ, Prof. Adakah dengan penambahan hutang ni akan menimbulkan keraguan kepada investor? Kalau hutang Malaysia ni bertambah, kita punya kredit rating akan turun. Apa maksud kredit rating kita turun? Contohnya kan, kalau kita gaji 4,000, kan?
hutang kita ada 3,000. Boleh tak kita dapat loan untuk kereta baru? Tak boleh dapat. Susah. Betul tak? Kalau ada pun bank yang sanggup bagi kita, dia akan naikkan interest rate lebih tinggi. Biasanya tak berlaku, tetapi kalau untuk negara, sekiranya kredit rating kita ni tak bagus, maka bila kita nak pinjam tu susah, satu hal. Yang kedua, interest rate yang kita perlu bayar lebih tinggi daripada negara-negara yang dia punya rating dia baik. Ini kita kena faham. Okey, ada lagi? So gitu. Balik pada tajuk tadi tu MP Kuala Kangsar tu, dia umumkan sokong kerajaan. So jadi pada pandangan Datuk, adakah ia mencalakan imej PN dan juga kepimpinan Muhyiddin itu sendiri tu? Bagi saya, kalau ada satu daripada ahli parlimen saya, kalau saya Muhyiddin Yassin, ahli parlimen saya berunding secara terus dengan kerajaan, tidak melalui saya. Besar kemaluan tu. Itu je lah boleh komen kan. Malu besar lah. It shows that we cannot control our member of parliament. So maksudnya kepimpinan dia pun lemah lah tu. Tu macam ni. Memang lemah pun kan. Sejak bila kepimpinan dia kuat? Hanya orang yang lemah je. Bila time orang nak buat undi tak percaya, dia lockdown satu negara. Betul. Kan? Hanya orang yang lemah je yang tak berani untuk membentangkan belanjawan di parlimen untuk meluluskan projek-projek yang nak dia laksanakan. Di daruratnya satu negara supaya setiap perbelanjaan tidak perlu bawa masuk ke parlimen. Kan? Hanya orang lemah je buat kerja-kerja macam ni. Dia tahu Datuk Seri Najib boleh bagi saingan kepada dia, dia sumbat Datuk Seri Najib cepat-cepat. Dia segerakan kes mahkamah. Hanya orang lemah je buat macam ni. Okey? Ke ada berlaku perpecahan yang besar yang cuba disembunyikan oleh Bersatu ni? Saya rasa antara Hamzah dengan Muhyiddin pun dah tak berapa okey. Antara Hamzah dengan Azmin Ali pun dah lama tak okey. Kan? Antara Muhyiddin dengan antara Haji Hadi dengan Hamzah pun dah tak berapa okey. So mereka ni bagaikan retak menanti belah. Kita pun tahu juga ada di antara mereka ni nak jadi kluster mahkamah. Jadi bila dah mula sebut nak menyertai kerajaan perpaduan ni pun kita pun boleh faham lah. Kan? Apa sebabnya dia orang ni? Apa yang menyebabkan dia orang ni tiba-tiba nak bersama dengan kita? Mesti ada muslihat tertentu. Mesti nak menyelamatkan tengkuk tertentu. Kan? Macam dulu ada juga orang DAP yang menyokong Muhyiddin Yassin. Di parlimen Adun Tronoh tu. Ingat lagi? Bila kes rogol dia. Ke sebab tu PAS ni dia cari tuan baru tu. Well, kita tengokkan je lah. Alright guys, itu dia pencerahan daripada Lokman Adam, isu-isu semasa. Ya, khususnya juga satu isu yang hangat diperkatakan ya apabila Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim membuat jemputan mempelawat parti PAS untuk bersama dalam kerajaan perpaduan, sekurang-kurangnya menyokong dan membuat MOU untuk menyokong dasar inisiatif. Kita menunggu ya apakah respon daripada parti lebay PAS ini. Yang kita tahu mereka merasakan mereka hebat ketika ini dengan menggunakan isu sentimen bangsa, agama dan hasutan, kebencian, dan yang paling teruk lagi adalah fitnah, sahabat-sahabat semua. Jadi kalau rasanya kalau mereka terima, mereka tidak boleh buat lagi perkara itu. Mungkin itu menjadi kerisauan jadi. Jadi itu dia. Sebentar tadi kita mendengar pencerahan daripada Lokman Adam, padu terbaik
Jadi kita harapkan apapun rancangan ya yang menjadi fokus utama adalah untuk rakyat negara kita Malaysia. Jadi terima kasih sahabat semua, sekiranya Anda mau berikan sebarang komen, Anda boleh berikan komen Anda dalam ruangan komen, tapi ingat komen dengan cara berhema. Jadi sampai di sini saja, izinkan saya untuk mengundurkan diri, dan seperti biasa peribahasa mengatakan tapapun kangkap 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian je daripada Alright Napa Channel. Kita berjumpa lagi dalam info dan update yang seterusnya. Sekian. Bye-bye.